Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kita al-Qadar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pada hari ini untuk menyambung perbincangan kita pada fiqh Bulughul Maram yang membincangkan dalil-dalil hukum ataupun al-ahadis al-ahkam dalam banyak perbincangan fiqh yang disebut oleh para fuqaha. Dan kita masih berada pada bab wudu, iaitu bab yang ada selepas kita membincangkan bab tentang izalatin najasah, iaitu bab tentang menyucikan najis. Susunan bab itu selepas bab izalatin najasah, bab menghilangkan najis, letak pula bab wudu nak bagi tahu bahawa menghilangkan najis itu satu urusan lah. Tapi berwuduk ini dia bukan maksud nak menghilangkan najis. Berwuduk dia sebenarnya lebih kepada nak menyucikan hati. Jadi ada bab menghilangkan najis yang zahir, yang nampak najis macam nak disucikan. Dia asingkan bab menghilangkan najis dengan bab wuduk. Sebab apa? Sebab wuduk ini dia bukan bab nak menghilangkan najis. Dia just sebuah bab nak menguji ketaatan manusia kepada Allah untuk menyucikan diri dia. Demikianlah kita baca dalam doa lepas wuduk, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Barulah waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Allah jadikan kami orang-orang yang bertaubat. Taubat itu ialah tanda penyucian diri. Barulah kita sebut waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku orang-orang yang bersih. Jadi dia sebenarnya nak bagi syarat bahawa tak ada guna kalau kita ni orang yang bersih, zahir, baju kita, pakaian kita, kasut kita bersih, rumah bersih, tapi kita hati kotor, tak pernah bertaubat pada Allah, tak istighfar pada Tuhan. Benda ni tak boleh macam tu. Dia sebaik-baik orang ni ialah orang yang hati dia bersih, setiap masa dia ikhlas lafaz taubat pada Allah, dia tak buat dosa pun dia istighfar, sebab dia risau ada takabur yang jadi ke riak. Benda tu yang mustahak dibersihkan dengan ayat
Allahumma ja'alni minat tawwabin. Taubatku, penting kan? Jadi wuduk dia ialah tawwabin, dia ialah tanda penyucian jiwa. Bukan nak bersihkan daki-daki ke apa tak. Daki tu kena mandi pakai sabun bersih lah semua tu kan. Tapi wuduk dia bermaksud penyucian hati bila kita ikhlas mengambilnya tanpa ada logik untuk membersihkan pun. Tapi itulah sebab wuduk diasingkan daripada bab izalatin najasah yang kita dah bincang sebelum ni. Okey, jadi dalam hadis wuduk ini kita sambung. Pada kelas lepas kita dah buat sedikit praktikal tentang basic wuduk Nabi SAW. Kalau wuduk saya tu wuduk Nabi. Sesuailah dengan kadar orang macam saya yang besar macam ni, dia gunalah air wuduk yang macam tu. Demikian juga Nabi SAW yang setelah saya buat tu hasil daripada dalil penjimatan air yang kita telah baca. So tak semestinya air kena sikit macam tu untuk wuduk. Sebagian orang digunakan air yang lebih banyak, tak mengapa. Yang penting dia mesti menjauhi sifat membazir. Kalau dia perlukan 3 rayong lah untuk dia kan. Tapi janganlah sampai sebaldi guna semata-mata nak wuduk. Tak macam tu lah. Okey. Ya. Macam mana? Perempuan wuduk. Tak perlu, tak perlu. Ada pandangan. Tapi tak perlu sampai macam tu lah. Maknanya muka, dia mesti muka yang kita nampak. Muka ni ialah yang kita nampak bila kita melihat cermin. Yang tu muka kita. Jadi sampai nak kena keluarkan tepi ni, saya tak pasti macam mana dalil dia. Tapi saya ingat, memadailah dengan muka saja. Muka dia macam. So tak wajib untuk nak keluarkan tu. Walaupun ada pandangan kata demikian, so tak wajib. Yang wajib ialah yang kita nampak depan cermin kita, itulah muka. Kan? Okey. Hadis berikutnya ialah hadis yang ke berapa? Hadis yang ke-10 daripada bab wuduk kan. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata bi thulusai muddin faja'ala yadluku dhira'ain. Akhrajahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Okey, ini hadis Abdullah bin Zaid. Kata Abdullah bin Zaid, didatangkan kepada Nabi SAW 2/3 mud air. 2/3 mud air. Dan Nabi SAW menggosokkan kedua-dua lengannya. Okey, hadis yang sedang kita baca ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Dia telah menyebut bahawa Nabi SAW itu menggunakan sebanyak 2/3 mud. 2/3. Apa maksud mud tu? Cupak kan? Tapi sebenarnya cupak itu dia ada khilaf besar berapa isi padu cupak Nabi. Cupak lah kan. Tapi dia ada dia bagi kita tak penting sangat perkara tu. Tapi dulu Al-Imam Abu Yusuf dalam mazhab Abu Hanifah, dia mengembara jauh daripada Mesir, dia mengembara semata-mata nak tentukan sebenarnya cupak Nabi itu berapa isi padu dia. Cupak yang dikatakan orang-orang Madinah punya kan, berapa isi padu dia. Sebab nak tentukan, kita nampak macam tak penting, tapi bagi ahli ilmu, penting tu nak tentukan 2/3 yang Nabi guna untuk wuduk ni berapa banyak. Jadi kalau hari ni perbincangannya dah muktamad dah. 2/3 tu, satu cupak ialah 0.688 liter air. Satu cupak kan. Sorry. Dia sebut satu mud ni mud Nabi lah, cupak mud atau bekas Nabi kan. Satu bekas Nabi ni ialah disebut dalam kajian hari ni 0.688 liter air. 0.688 liter air. 688 liter. Kira maknanya 688 ml kan? Nah macam tu. Maknanya kalau 2/3, 2/3 kena bagilah 2/3 darab 100 dulu. Lepas tu bagikan dengan macam mana kira dia kan. Kita akan dapat 2/3 itu ialah
0. Berapa ni? 0.458 liter ataupun 458 mililiter. Inilah dia air wuduk Nabi. Sikit ke banyak? Sedikit. Itu yang saya praktikalkan minggu lepas. Penggunaan air yang sedikit, yang tu yang saya buat. Tapi tak semestinya dengan cara macam tu semua orang kena berwuduk. Dan saya sendiri pun, bila kita nampak air kan, taklah sikit macam tu kita guna kan. Tapi secara kefahamannya, kita kena tahu bahawa lebih sedikit, orang tu lebih hikmah dan lebih mendalam ilmu dia. Siapa yang wuduk dengan air yang sedikit, maknanya dia lebih mendalam dia punya penghayatan kepada bab penjimatan. Itu yang saya tunjuklah semalam kan, yang minggu lepas. Tapi yang praktikal biasa kita buat, yang saya buat taklah macam tu sikitnya. Tapi nak bagi tahu bahawa sedikit itulah jumlah air wuduk Nabi. Dia kurang lagi daripada satu mud Nabi tu. 2/3 sahaja. Maksudnya pernah sahabat Nabi bawakan air daripada mud Nabi tu. Dia bawa air tapi kurang sikit, tak penuh. Maknanya mungkin air zaman tu tak banyak, nak penuhkan satu mud pun tak cukup, dapat kadar tu je kan. Kadar macam itulah air Nabi berwuduk. So kita menginsafinya lah. Macam mana kita wuduk hari ni kan. Tapi dia ada pipe, kita buka pipe, kadang-kadang nak cepat, kita pun tak sempat nak tutup pipe tu, nak gunakan dengan cara yang sedikit, kita wuduklah seperti biasa, memadai lah kan. Jadi kalau saya praktikkan yang lepas tu, macam itulah dia kurang cara kita nak wuduk yang simple, yang paling minimal requirement. Tak perlu sampai 3 basuhan. Sekali basuhan macam tu lah. Maknanya kalau kita buat 3 kali basuhan, mana lebih sikit air tu untuk digunakan. Okey. Jadi hadis ini dia membincangkan tentang berlebihan dalam menggunakan air sama dengan membazirkan harta dan perbuatan Rasulullah SAW itu adalah syariah bagi umat dia. Baginda pernah berwuduk dengan menggunakan air yang sedikit, di mana isi padu, isinya 1/3 liter. Air itu baginda gosokkan dengan tangannya ke seluruh anggota wuduk dan setiap tempat yang tersembunyi agar semuanya terkena air. Jadi walaupun sedikit, Nabi gosok tak? Gosok. Dipastikan semua tempat kena air. Ukuran tersebut bukanlah batasan minimum. Sebaliknya, ia hanya berlandaskan perkiraan apabila dikaitkan dengan orang yang saiz badan dia lebih kurang sama dengan badan Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, kadar atau jumlah air yang digunakan berbeza antara seorang dengan orang lain mengikut keadaan diri mereka masing-masing. Okay, akhirnya, kalau satu orang tu badan dia besar, maka lebihlah sikit air wuduk dia lah. Tak sebenarnya tepat dengan cara yang kita praktikkan, yang Nabi SAW juga pernah praktikkan. Tapi yang penting itu ialah ialah membazir. Membazir itulah benda yang paling nak dielakkan oleh agama. Siapa yang peka bab ini, yang peka bab wuduk, tak mau bazir-bazir air, dalam urusan lain pun dia tak mau ada pembaziran. Dia tak mau ada pembaziran. Elektrik kat rumah dia tak mau ada pembaziran. Dah charge handphone, dah habis charge, dia tutup tak? Tutup. Dia tak tarik macam tu biarkan switch buka tak? Dia tutup switch. Kan? Biasanya orang tertentu kan, dia dah tarik charger tu, dia biar buka kan. Jadi tutup. Satu orang dia takkan biarkan kereta dia melahu ataupun open je enjin dia. Kalau dia keluar dalam masa 10 minit, dia tutup juga enjin. Jimat tenaga. Satu orang dia takkan biarkan air hujan mengalir terbiar macam tu sahaja, dia tak ada air hujan. Paling kurang boleh buat basuh kereta, basuh kaki kat luar. Dan saya boleh siap pokok kan. So dia peka. Setiap benda yang ke arah pembaziran, dia peka, dia tak nak buat. Sebab agama itu dalam bab wuduk ini, dia tekankan sangat dalam bab pembaziran. Jangan ada pembaziran. Dalam salat, berapa banyak disiplin-disiplin yang ajarkan. Istawu sufufakum, luruskan saf. Seorang yang betul-betul sempurna salat, kereta dia parking takkan tergabung. Sebab dia tahu, selipur susun kat masjid tak tergabung. Sebab dia tahu, saf kena lurus ketika salat. Orang-orang yang peka dengan salat dia kalau tahu
Duduk tahiyat akhir tu akan menyinggung perasaan orang sebelah, dia takkan buat. Tahu tak maksud dia apa? Dan kalau orang sebelah kita besar kan, bayangkan duduk tahiyat akhir, apa jadi kat kita? Dia kepit, hempit kita tau. So kalau kita satu orang yang ada sense human apa, perasaan kesian kat orang, kita takkan buat dalam solat. Kita takkan buat. Jadi kalau dalam solat kita disiplin, kita dah tahu dah orang sebelah kita besar. Yang sebelah dia tu pun besar. Kalau dua-dua tu tahiyat akhir ni, habislah kita kan. So kita steady, kita takkan buat tahiyat akhir tu dengan cara yang betul. Sebab agama tak bagi kacau orang lain beribadah. So tak ada masalah kalau kita duduk macam biasa sebab tak nak ganggu orang lain yang sedang solat. Rasa kita duduk macam biasa lah. Walaupun dia sebenarnya bukan kurang pahala. Lebih banyak pahala sebab menjaga hati orang lain. So orang yang dalam solat, dia tak kacau orang lain solat. Dia hormat orang lain sedang solat. Dia juga jadi orang yang takkan suka bully orang lain dekat luar daripada solat. Perasaan dia kan, perasaan dia. Kalau ada bab-bab orang lain yang ni, dia tak mudah sakitkan hati orang lain. Sebab dalam solat sendiri, agama suruh jaga orang lain yang sedang beribadah. Jadi perhati bab-bab tu. Sangat sedikit lah. Jadi dikatakan pembaziran ni. Kalau kita ni 10, kita ni dah memang lebih. Takkan berapa yang dibenarkan supaya tak masuk dalam pembazir. Saya ingat hari ni kan, ni macam ni. Cuba kita buka air kan. Tapi air yang mengalir tu kita tak ada kan? Tak ada. Maknanya kita tengok, lagi banyak air yang mengalir keluar ke lagi banyak air yang kena dekat tangan kita? Lagi banyak. Tu tanda kita membazir. Susah tak nak buat? Susah nak buat. Tapi ada mujahadah tak? Kena berusaha tak? Kena berusaha untuk ke arahnya. So setiap orang sebenarnya tak terlepas daripada membazir. Cuma berlatih lah. Untuk saya sendiri pun sebenarnya tak terlepas daripada bab membazir. Dah praktik depan kamera itu aja boleh lah kan? Tu tengok betul-betul dekat masjid, dekat beruang masjid macam saya buruk kan. Tak macam tu pun. Sebab nak praktikkan depan. Nak tengok macam mana realiti dia, macam tu lah. Tapi seafdal-afdal kita nak berwuduk, mesti air tu at least kita buka. Payahlah buka keluar macam tu. Dia buka setakat air tu minta sikit-sikit kan. Okey, tadah sekejap. Tutup air balik, basuh muka. Tadah sikit, tutup air, tangan kanan, tangan kiri. Dia mungkin akan ambil masa sikit. Tapi bagi siapa-siapa yang dah biasa, dia tak bagi masa pun sebenarnya. Dia boleh dibuat dalam keadaan yang cepat. Masjid Cina. Semua betul. Negeri Cina. Oh. Halus je kan? Semua betul. Yang jadi negeri itu tak satu orang dia dibuka itu balik. Betul dia. Betul lah. Orang Islam yang peka dalam bab ni, dalam bab membazir ni, patutnya teknologi hybrid tu siapa yang bangunkan? Orang Islam ke orang Jepun? Sepatutnya. Kalau orang Islam yang peka bab membazir ni, jangan membazir, air jangan bazir, termasuk sumber tenaga pun jangan bazir kan. Sepatutnya siapa yang cipta hybrid? Jepun ke orang Islam patutnya? Patutnya orang Islam. Kenapa Jepun yang bangunkan hybrid? Dia berhenti kat traffic light, kereta macam mati enjin kan? Dekat minyak, nyala balik enjin kan? Kenapa dia boleh fikir nak jimat tenaga macam tu? Otak apa yang mereka gunakan sampai fitrah dia boleh menyala macam tu punya hebat, nak jimat semua tenaga? Sedangkan yang ajar jimat ni kitab-kitab fiqh orang Islam. Tapi akhirnya yang jimat orang kafir. Kenapa? Sebab tak bersedianya hati kita nak menerima sebuah agama yang hebat ini. Okey. Kemudian tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air ketika wuduk, itu dah semturan. Kemudian disyariahkan menggosok anggota tubuh ketika berwuduk, anggota wuduk lah ketika berwuduk. Okey, menurut jumhur ulama, hukum dia sunat. Menggosok tu air yang sedikit kita gosok. Baru tak membazir. Kalau kita tak gosok, lalukan saja, tu nampak macam dia kena semua kan. Memang ada advantage, sejuk, rasa macam mandi, macam menyegarkan, betul lah. Tapi dia akan kurang daripada dalam bab pembaziran. Nanti dia akan pembaziran. Walaupun boleh buat, tak batalkan wuduk, boleh buat macam tu, buka air besar-besar, gitu kan, boleh buat. Dan dia lebih mensesakan, lebih basah, lebih sejuk bila kena kipas. Tapi dia akan tercuai dalam bab membazir. Okey, jadi jumhur ulama kata hukum dia sunat. Gosok tu air sedikit, gosok kan, hukum dia sunat. Mazhab Malik, dia kata hukum dia fardu.
Maknanya tak boleh guna air banyak, dia mesti guna air sikit tapi gosok. Tu mazhab Malik dia kata hukum dia apa? Fardu. Sebab maksud al-ghuslu tu bagi mereka ialah membasuh. Dalam istilah bahasa hukum ni membasuh. Maknanya basuh tu ialah sental macam tu. Jadi dia bukan lalukan air, dia air sedikit gosokkan. Tak lagi satu dia dalam penggunaan kolok kan. Faham saya dalam kolok. Kan kita beli air dalam dalam kolok tu. Jadi kita kena keluarkan sikit air situ. Betul. Betul. Yang amalan ambil dalam kolok. Amalan ambil dalam kolah tu, kita dah bincang minggu lepas dah. Minggu lepas, tak datang. Ada dua sana. Minggu lepas kita dah bincang. Memang Nabi suruh ambil air dalam kolah, ambil air, buat keluar. Sebab Nabi, dia makruhkan kerana tak tahu tangan kita ni buat apa tadi kan. Malam tadi tidur tak bagi celup. Nanti mungkin akan masuk najis dalam air kolah. Makruh. Ada fuqaha kata haram sebab dia akan menajiskan air. Kerana dia tak tahu tangan dia pergi mana malam tadi. Ada bincang bab tentang Nabi yang bahasa Nabi tu berlapik. Nabi tak cakap tangan kau telah menggaru kau punya dubur ke malam tadi, tangan tidur tak cakap. Nabi sebut tak tahu letak kat mana. Aina batat siada, tak tahu letak kat mana. So Nabi tak bagi celup air terus dalam tu. Okey. So selesai bab ni. So hayatilah penjimatan air. Sebenarnya orang yang menghayati penjimatan air masa air banyak lebih besar pahala daripada orang yang berjimat masa air dah tak ada. Tahu tak bab tu kan? Siapa yang lebih besar pahala? Tengah-tengah kaya dia bersedekah ataupun dah miskin baru nak fikir bersedekah? Yang tengah kaya tengah senang. So diuji masa tengah senang, maknanya orang yang berjimat ni pahala lagi besar. Kalau air tengah banyak, dia berjimat. Berbanding air dah tak ada, baru nak catu air, itu pahala dia kurang sikit. Berbanding orang yang air tengah banyak, dia berjimat. Orang kata air tengah banyak nak guna, kan? Salah jawapan tu. Agama suruh jimat, air tak ada ke, air ada, air banyak ke sikit ke, kena jimat. Itu cabaran agama pada kita. Okey, hadis berikutnya hadis yang ke-11. Wa anhu annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunaihi ma'an ghaira ma'in alladhi akhadahu li ra'sihi. Inda Muslim min hadzal wajhi bi lafdhin wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairin fadlin yadai wa huwal mahfuz. Okey, hadis macam inilah yang sebenarnya melembutkan banyak istilah-istilah fiqh yang ada. Fiqh ini kalau baca satu hadis kalau terus keluar hukum, kadang-kadang dia akan keras. Fiqh tu sendiri keras. Fiqh dalil dia keras. Tapi yang melembutkan ialah apa? Ialah pandangan mazhab. Mazhab ni yang melembutkan. Jadi tak ada satu pandangan fiqh pun ada lah. Tapi yang mutlak satu pandangan saja. Fuqaha semua sepakat satu pandangan saja. Tak banyak. Yang banyak ialah mereka khilaf. Yang banyak ialah Nabi sendiri buat banyak cara. Itulah yang merahmati urusan nak buat satu amalan fiqh. Kalau ada satu je cara, akan susah nanti. Tengok yang ni kan. Kita belajar sebelum ni bahawa air yang kita sapu kepala untuk basuh kepala kan, air yang sama guna untuk telinga. Tapi ada tak hadis yang Nabi ambil air dan basuh telinga? Ada tak? Okey, ni hadis dia. Sebenarnya ada hadis lain yang menunjukkan bahawa Nabi pelbagaikan kaedah. Nabi pernah juga lepas dah basuh kepala, Nabi ambil air lain untuk basuh kedua telinga Nabi. Ada juga. Tengok hadis ni. Jadi semua pandangan fiqh sebenarnya kita jangan rasa, tengok Nabi cakap macam ni. Tak, kadang-kadang Nabi buat kedua-duanya. Nabi buat kedua-duanya. Maknanya macam tu boleh, macam ni pun boleh. So kita jangan obses sangat nak pegang satu pandangan. Nanti kita akan terperangkap. Sebab akan datang mungkin satu pandangan tu tak relevan lagi dah. Dulu Imam Syafi'i sebut jual beli ni mesti kena sebut apa? Saya jual, saya beli. Akad mesti sebut. Zaman tu sesuai lah sebab manusia berinteraksi sama-sama. Setiap hari tu agama tak bagi 3 hari tak bercakap, agama tak bagi. 3 hari tak bercakap, agama haramkan. Hukum ni haram. 3 hari duduk seorang kat rumah termenung, tak cakap, tengok TV, tak keluar rumah tengok TV je kan, tak bercakap dengan orang. Hukum ni haram tau. Tak boleh macam tu. Sebab tu Imam Syafi'i sebut mesti cakap saya jual, saya beli. Imam Syafi'i suruh interaksi dengan orang. Tu kan cakap saya jual, saya beli. So dunia kalau hukum tu kekal, mesti cakap saya jual, saya beli. Berapa banyak hari ini interaksi kita yang guna qaul Syafi'i akan terbatal.
Online batal, tak sah. Beli air dekat mesin air tu terbatal. Mana dia bisa cakap saya jual, saya tak cakap macam tu kan. Akan terbatal juga. Jadi Imam Syafi'i keluarkan pandangan tu sesuailah dengan zaman dia. Zaman dah berubah, ada benda-benda lain yang akan kena main tarik tali juga. Kena kaul lain dan sebagainya. Macam orang mazhab Syafi'i dalam Malaysia ni kan. Bila tawaf dekat tanah haram, dah tawaf 6 kali, tersentuh orang sebelah, tersentuh perempuan bukan mahram kat sebelah. Kalau nak pegang lagi batal, nak tawaf daripada awal balik, habislah kita. Maka saya ingat ramai orang je lompat mazhab kat sana kan. Yang lompat mazhab kan. Dia pegang pandangan Abu Hanifah. Kalau tersentuh, tak sengaja, tak ada nafsu, tak batal. Kan? Kalau kat Malaysia ni, setakat dengan suami tu, pegang kaul Syafi'i batal lah kan. Pegang tersentuh suami. Tapi saya ingat kat sana, kalau tawaf dengan suami, tersentuh, abang ni, saya geram dah, dia kali tawaf dah bang, dia geram macam mana nak buat. Kan? So saya ingat ramai yang akan lompat mazhab nanti. So tengok hadis ni kan. Hari tu kita sebut air yang sama basuh telinga. Rupanya ada pandangan fiqh lain yang melembutkan pandangan tu. Dalam hadis yang menyebut Nabi SAW ambil air untuk mengusap kedua telinganya selain air yang beliau ambil untuk mengusap kepala dia. Maknanya lepas dah basuh kepala, mungkin air ada lebih, hari tu air ada lebih. Nabi tengok ada air lagi, Nabi ambil air baru untuk basuh telinga dia. So tak bersekali. Yang kita biasa buat ialah basuh kepala, sekali dengan air yang sama tu kita basuh kedua telinga. Tapi yang ni menunjukkan bahawa Nabi juga ambil air yang lain untuk basuh kedua telinga Nabi. Okay, jadi menunjukkan perbuatan tu terpulang ataupun perbuatan tu Nabi buat kedua-duanya, pilihlah yang mana satu yang bersesuaian dengan keadaan kita pada hari itu. So fiqh dia ialah syariatkan ambil air yang baru untuk mengusap kepala, kerana tidak cukup hanya dengan menggunakan air yang tersisa pada kedua tangannya setelah basuh kedua tangan. Maknanya selang daripada anggota wuduk, lepas tangan ambil air lain untuk basuh pada. Tengah-tengah basuh kepala, dah habis basuh kepala, ambil air lain untuk basuh kedua telinga. Disyaratkan mengambil air yang baru untuk mengusap dua-dua telinga, bukan dengan sisa air yang ada pada kedua belah tangan setelah mengusap pada. So boleh perbuatan tu? Duduk boleh. Buat duduk boleh. Cumanya telinga ni nak basuh dengan sekali ke ataupun kanan dulu baru kiri? Tengok dulu mana hadis yang sebut. Okey. Ini hadis yang seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjilin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih wa lafzu Muslim. Okey, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umat aku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah dan tangan yang berkilauan kerana melebihkan basuhan anggota wuduk. Maka barang siapa di antara kamu yang ingin berkilauan cahaya pada hari itu, maka hendaklah ia mengerjakannya. Muttafaqun alaih. Okey, hadis ini dia nak menyebut satu kelebihan untuk orang-orang yang sempat ataupun orang-orang yang berusaha ke arahnya untuk buat apa? Untuk sentiasa melebihkan basuhan pada anggota wuduk. Maknanya kalaulah kita basuh tangan kan, nak wuduk sampai siku kan, kita lebihkan basuhan tu, masa gosok kita lebihkan basuhan sampai ke lengan, maka akan bercahayalah lengan kita, tangan kita pada hari kiamat. Kepala kan, patut basuh yang wajibnya basuh depan saja. Tapi kita buat basuh semua sekali kepala kita sampai belakang, bawa ke depan balik kan. Macam kita buat ni lepas, belakang, bawa depan semula kan. Bercahayalah kepala dia. Muka pula, patut muka yang nampak depan cermin dia basuh sampai segmen semua, dia basuh kena belah belakang sekali, dia basuh. Bercahayalah wajah dia. Kaki, bukan lali je yang wajib, dia basuh sampai betis sekali. Dia gosok air yang sikit, dia gosok sampai ke betis sekali. Bercahayalah kedua belah kaki dia. Tak kira kau bagi Tak, air yang sama lah. Air yang sama, air yang ada.
Kalau dia melampau sangat, satu jug air, kaki saja, yang tu tak ada bercahaya. Itu kotorlah wajah dia pada hari kiamat. Dalam bahasa Arab, perkataan ghurrah ni dan juga yang disebut tadi apa muhjilin kan. Ghurrah ini dalam bahasa Arab ada tak perkataan yang Arab sebut ghurrah? Ada kan? Kalau tengok kuda kan. Kuda ni ada satu tumpuk putih dekat dia punya dahi. Faham gitu kan? Macam mana kuda tu warna coklat ke, kuda tu warna hitam ke, kuda warna apa sekali pun, tapi dekat dahi dia kan ada tumpuk putih satu kan. Tumpuk putih tu Arab panggil ghurrah. Ghurrah. Kalau pernah tengok haiwan-haiwan yang bulu berbulu, dekat kaki je putih. Itu dia panggil apa? Arab panggil muhjil. Apa ataupun Arab panggil macam orang-orang yang pakai stokin kan. Stokin dia putih macam kucing kan. Ada kucing, kawan saya namakan kucingnya stokin. Nama dia stokin, busuknya stokin dia tak. Tengok kaki dia. Kat kaki dia tu bulu warna putih. Empat kaki dia bulu warna putih. Macam pakai stokin. Lain. Jadi Arab kata ghurrah, kat kepala Arab kata ghurrah, yang kat kaki tu Arab kata muhjil atau muhjilin kan. Kat kaki tu muhjilin, kat kepala ghurrah. Dia macam bercahaya lain daripada yang lain. Jadi istilah itu bahasa Arab guna untuk menggambarkan berbezanya anggota wajah orang-orang setengah orang pada hari kiamat kerana kesan wuduk dia. Kesan wuduk dia. Jadi mungkin dia maknanya apa? Dia satu orang yang bila berwuduk sahaja dia utamakan datang awal untuk dia buat kesempatan wuduk melebihkan basuhan. Dia guna kadar air yang menjimatkan, dia guna untuk nak basuh anggota dia, nak berwuduk anggota dia, lebihkan basuhan, maka pada hari kiamat dia datang dalam keadaan yang bercahaya pada hari kiamat. Okey. Hadis ini dia sebenarnya nak bagi kita pilihan. Kita nak bergemerlapan dekat dunia orang pandang ke, ataupun nak bercahaya pada hari akhirat dicemburui oleh orang lain. Dekat dunia kan kita boleh beli baju yang macam baju mahal sikit bagi orang pandang, woi, jubah Levi's contohnya kan. Ada ke jubah Levi's tak ada? Contohnya lah satu orang ustaz dia pakai jubah mahal kan. Dia nak orang pandang jubah dia nak orang pandang jam dia nak orang pandang dia punya pakaian yang mahal. Dia boleh pilih nak orang pandang dekat dunia sebab pakaian kau mahal, ataupun nak orang pandang kat dunia dia punya ganting, dia punya gelang, cincin ke, rantai ke, dia nak orang pandang gelang dia yang mahal, macam yang tu yang gelang tu ni cerita apa? Umi Jarum kan. Tampar macamnya gelang. Dia nak orang pandang kat dunia bercahaya macam tu ke, ataupun dia nak orang pandang daripada hari akhirat. Dia boleh pilih. So agama ni satu orang yang memilih untuk dapat kebaikan pada hari akhirat, dia pilih yang ni berbanding memilih perhiasan dunia yang ada. Perhiasan dunia boleh pakai, emas boleh pakai, baju cantik, baju baru boleh pakai, baju mahal boleh pakai. Tapi taklah kelebihan apa sangat. Mungkin kalau dia bersyukur dengan kekayaan dia syukur beli baju yang stand untuk diri dia tak belagak, tak apa, dapatlah dia pahala syukur tu. Tapi yang paling berbaloi ialah yang ni. Dia bercahaya pada hari kiamat. Orang tengok dia dah bercahaya pada hari kiamat. Duduk dekat Telaga Kausar Nabi pula. Orang lain semua tengah berpeluh-peluh, tengah terbalik-balik dekat matahari yang senang-senang panas tu. Maka dia rasalah bagaimana, dia rasalah apa yang dia buat dekat dunia dulu. So kita pilihlah nak yang macam mana kan, nak diperhatikan pada hari kiamat ataupun nak menjadi perhatian, nak curi perhatian pada hari kat dunia. Kalau artis nak pergi ambil anugerah kan, kita ada kapet merah kan, red carpet kan. Dia akan pakai pakaian tajaan yang orang taja macam mana punya mahal, model apa tak. So bila datang masuk je, semua wartawan akan datang ambil gambar apa semua kan. Itu gambaran di dunia lah, macam mana kita nak dihargai kat dunia. Jadi rasa kalau itulah keadaannya, di akhirat dia akan dipandang tak? Dengan aurat yang tak jaganya apa semua, dia akan telan dosa yang dia buat. Dia akan tengok orang yang dulu berpakaian tak kaya macam dia pun, tetapi berwuduk dengan sempurna, dia akan tengok nasib dia pada hari akhirat macam mana. Dia tengok nanti macam mana nasib dia. Okey, jadi hadis ni menyebut tentang perkara demikian. Lebihkan basuhan wuduk, kelebihan pada hari akhirat, dia akan bercahaya dan duduk pada kawasan Nabi dalam keadaan yang ada kelebihan.
Okey, so fiqh hadis ni ialah disunatkan menyempurnakan wuduk untuk memperpanjangkan dia punya warak dan juga tahjil. Tahjil istilah dia, tahjil. Kerana ia merupakan perhiasan dan keindahan bagi seorang mukmin kelak pada hari kiamat. Masuk dalam kepala kita. Perhiasan ni ialah perhiasan wuduk tu pada hari kiamat. Masuk dalam kepala. Sukar kan? Sukar. Saya pun tak masuk benda ni. Tapi itu teorinya kita kena pegang. Kita kena yakin. Nak kena berusaha bahawa inilah kelebihan yang kita nak dapat. Walaupun mungkin tak masuk dalam jiwa, tapi inilah idea yang Islam keluarkan secara teologinya bahawa kita nak kena pegang benda ni. Perbahasan tu kan. Inilah kelebihan besar orang Islam pada hari kiamat. Warah dan tahjil merupakan salah satu daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Lain halnya dengan berwuduk, kerana ia tak hanya dikhususkan pada mereka. Apa yang dimaksudkan dengan menyempurnakan wuduk adalah melebihkan basuhan dan usapan daripada batas yang telah diwajibkan. So itulah maksud warah dan juga tahjil, melebihkan basuhan. Melebihkan basuhan termasuk ulang kali kedua dan kali ketiga. Tak, ulang kali kedua ketiga tu ialah sunat. Melebihkan bermaksud kalau ulang pun still melebihkan basuhan daripada anggota biasa. Boleh? Lain? Boleh ya? Okey. Seterusnya, okey, ini hadis tentang mengkanan-kanankan. Mengkanan-kanankan. Istilahnya ialah tayammunu. Mengkanan-kanankan. Okey, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi, muttafaqun alaih. Aisyah kata dalam hadis ini, Nabi SAW itu suka mendahulukan yang kanan dalam memakai slipper. Sandal ni, bersandal ni kan. Pakai slipper, Nabi akan pakai belah kanan dulu. Kalau nak sikat rambut, Nabi akan sikat kanan. Bersuci dan dalam segala urusan Nabi yang boleh kanan, Nabi akan mengkanan-kanankan terlebih dahulu. Mengkanankan. Okey. So satu orang Muslim teraturnya kehidupan dia duduk nak pakai stokin pun pakai kaki kiri ke kaki kanan dulu? Kanan. Itu maksud kesempurnaan agama. Sebuah agama yang sempurna, kalau orang kata apa, pakai kaki mana pun nak agama nak kacau. Ini bukan agama nak kacau. Tak, kalau awak kata agama awak sempurna, mana bab tu dalam agama awak? Inilah agama yang sempurna. Sampai dia sentuh bab-bab nak mendahulukan yang mana dulu, kiri ke kanan, agama kata kanan. Dalam banyak urusan, agama mendahulukan yang kanan. Okay, kecuali dalam beberapa bab yang Allah nak uji atas ketaatan pada Allah, dia tak mengkanan-kanankan, dia buat dua-dua sekali pun Allah tentukan. Okay, sekarang ni hadis asal ialah menyebut bahawa Nabi dalam sebarang urusan ada pilihan kiri kanan, Nabi akan pilih yang kanan. So masuk masjid kanan, keluar masjid kaki kiri. Makan pun tangan kanan, nak membasuh kita punya kemaluan tangan kiri. Apa lagi benda-benda yang bersifat kan? Yang apa? Kanan, soal driver kereta. Oh, driver kereta. Nak masuk kanan susah. Kiri masuk dulu kan. Kalau macam tu punya halangan, tak apalah kiri-kiri kan. Tak apalah. Takkan nak pergi Europe pula masuk kanan kan. Europe belah kanan. Okey, jadi hadis ni memang menyatakan bahawa pilihan Nabi ialah pilihan kanan. Okey, dia tak bermaksud hanya kanan yang baik, kiri tak baik, tak maksud macam tu. Sebab ada orang akhirnya dia menulis tangan kiri dan dia makan tangan kanan. Tapi tulis tangan kiri, dia kidal kan. Okey. Dalam hadis ni disunatkan memulakan setiap perbuatan termasuk ke dalam perbuatan yang baik dan mulia dengan kanan kerana ikut sunnah Nabi SAW. So kita mendapati bahawa ini contoh ni, masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Masjid pula masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. So kita rasa kereta tu dengan bumi mana lagi mulia? Kereta tadi masuk kaki kiri kan. Kereta masuk dalam kereta dengan keluar kereta,
Masuk kereta ni lagi mulia daripada keluar kereta ke macam mana? Sebab benda yang lagi mulia, mulakan dengan kanan. Keluar dengan kiri. Macam mana? Rasa luar kot kan? Sebab Allah ni dia kata khalaqas samawati wal ardh, Allah bumi dengan langit kan. So saya ingat tak apa masuk kiri. Keluar kiri kanan. Kenapa kita memang dah bentuk dia macam tu? Macam mana kan? So tak termasuk kot bab tu. Tapi kalau nak dahulukan pun dahulukan yang mana kan? Okey, tapi dalam hadis ni menyebut demikian. Ada tak pengecualian dalam bab ni? Benda yang kita kena buat kiri dulu. Ada lah. Contohnya macam satu benda tu kita tengah solat kan. Ada kawan tu dia biarkan saf kiri kosong. Nak guna tangan kanan susah. Jauh nak tarik dia. Tu nak tarik tangan apa? Tangan kiri lah. Yang tu tak termasuk lah. Mana turun tangan kiri tak termasuk. Sebab memang pada ketika itu yang mudah tangan kiri. Tarik tangan kiri lah. Okey. So ada banyak urusan lain yang akhirnya contoh kan tengah memandu kereta tangan kanan kan. Tangan kanan. Isteri nak suruh makan, nak suap kan. Nak ambil tangan kita tangan kanan. Dengan pegang steering kan. Kalau bersilang nanti macam mana bersilang? Susah. Jadi kalau terpaksa ambil tangan kiri. Kalau tak ada suap pun tak apa. Saya cuma nak bagi contoh bahawa akhirnya tak semestinya kanan didahulukan. Ada bab yang akhirnya tangan kiri yang kena buat. Jadi nak hulurkan sesuatu tangan kanan. Lagi bagus satu orang yang terpaksa tangan kiri minta maaf tangan kiri tu pun bagus akhlak dia kan. Adab dia ialah minta maaf sebagai tangan kiri. Sebab tangan kanan tengah ada urusan contohnya kan. Tak mengapa. Jadi Nabi bagi isyarat bahawa setiap benda dimulakan dengan kanan. Tentang telinga tadi nak basuh kanan ke kiri pun ada khilaf fuqaha. Ada menyatakan basuh telinga ini hadis yang paling kuat ialah membasuh terus kedua-duanya tanpa ada kanan tanpa ada kiri. Kan? Hadis yang sebut basuh kanan dulu baru kiri ada juga. Tapi tak lebih kuat hadis tu, teknikal hadis tu kesahihannya tak lebih kuat berbanding hadis yang kata basuh straight kedua-duanya. Maknanya ada dua-dua bab, nak basuh kanan dulu baru kiri pun boleh, nak basuh terus kedua-duanya pun boleh sebab ada riwayat. Jadi tak mutlak lah nak kata mesti kanan dulu atau baru kiri, tak mutlak. Ada juga bab-bab lain kan. Dia besar bab tu sebab akhirnya ada banyak benda yang tak mutlak. Contohnya salat mesti suci daripada najis. Nampak macam penting kan, macam mutlak kan? Tidak sebenarnya, sebab akhirnya ada orang yang kena sakit silsil baul dan juga silsil rih. Silsil baul ni dia ialah sahabat Nabi yang penyakit kencing tak tus. Akhirnya Nabi suruh dia pakai kain tebal dekat kemaluan dia, dan dia solat walaupun masa rukuk still lagi terkeluar air kencing dia tu. So jadi solat dengan air kencing sekali ada dalam tu kan. So maknanya akhirnya agama telah longgarkan untuk orang yang sakit. Dua arwah atuk saya main pun masa saya jaga dia, akhirnya dia pun solat dalam keadaan kemaluan dia berbalot tu, air kencing ada kat sebelah dia macam ni. Saya angkat atuk ni, air kencing atuk ni. Kena solat juga macam tu, tak boleh buat apa dah. Memang doktor dah suruh macam tu kan. Akhirnya solat dia ambil dia wuduk walaupun dia kemaluan dah berbalot, air kencing kat sebelah dia, solat sekali. Walaupun air kencing ada kat sisi dia. Rasa? Sebab akhirnya agama telah longgarkan banyak perbuatan kerana merahmati orang yang sedang sakit. Penyakit silsil baul tu ataupun penyakit tu kalau kena, dia tak selesa tau. Sampai ada satu jamak yang nama dia jamak suri. Tahu jamak suri? Jamak suri. Jamak suri ni kan, dia kaedah jamak untuk kaum wanita yang haid dia tak teratur sampai dah macam suci dan keluar lagi haid. Dia macam sel-sel baul juga. Dia keluar lagi. Kan? Jamak suri ni kaedah untuk wanita yang haid. Nanti kita akan belajar waktu nanti. Dia nak solat kan, nak solat zuhur dengan asar, Nabi suruh jamak suri sebab dia punya darah tak berhenti keluar kan. Dan macam dah berhenti, dah mandi dah, dia pun keluar lagi. So dia ada penyakit tu. Nabi suruh jamak suri. Bermaksud sekarang ni asar 4 suku sekarang ni kan. 4 suku asar. Jadi dia mandi wajib sekali, ambil wuduk sekali, dan dia solat zuhur pada pukul 4. Pukul 4. Sembahyang zuhur pukul 4 PM sembahyang zuhur. So 4 PM start sembahyang zuhur, 4 minit habis sembahyang zuhur dia.
45 minit. 04 tu 4:05 kan. Terus tunggu asar pukul 4 suku, azan Allahu Akbar je, orang azan asar je terus solat. Mungkin mungkin 4:20 dah habis main asar, itulah solat dia. Dia melambatkan zuhur, mengawalkan asar. Selesai. Macam jamak kan? Tapi tak jamak sebenarnya, tak jamak. Dia cuma melambatkan zuhur, mengawalkan asar. Ni nama dia jamak suri. Untuk orang yang kena sil baul tadi, nak mandi, nak ambil wuduk kan payah. Kejap nak wuduk, kejap nak mandi, kejap nak wuduk, payah kan? So Nabi suruh tunggu. Nanti kau sembahyang zuhur pukul 4:05 minit. Ataupun 4:10 sembahyang zuhur. 4:10 sembahyang zuhur, 4:08 minit ke 4:09 minit dah habis sembahyang zuhur, orang azan asar. Terus sembahyang asar. Lega habis dah. Dah dapat 2 sembahyang. Walaupun sebenarnya dalam urusan lain juga ada pandangan pokok boleh buat ni. Tapi jangan amalkan selalu. Jangan amalkan selalu. Tak, ni jamak saja, tak kasar. Kasar dia potong 4/2 kan. Ni jamak saja, tak kasar. Ni nama dia jamak suri nama dia. Lebih pada tu yang ada sikit ni. So Nabi pernah isyaratkan satu orang yang ada sel baul ataupun yang ada penyakit haid tak teratur tu, Nabi pernah suruh jamak dengan cara macam ni. Lambatkan zuhur, awalkan asar. Nanti asar nanti maghrib dengan isyak nanti kan. Isyak pukul 8 minit hari ni kan. 8 minit isyak. Pukul 8 minit kan dia sembahyang maghrib. 8 minit sembahyang maghrib, habis maghrib orang tu azan isyak terus sembahyang isyak. Selesai dua benda. Nampak macam jamak tapi dia tak jamak. Dia cuma melambatkan waktu sebelum, mengawalkan waktu selepas. Rasa kan? Itu saya ingat dia itu dimaafkan, dia pakai je pampers tu. Pakai pad atau pampers tak apa, selesai benda tu. Dia. So boleh pilih lah, nak jamak suri ke boleh pilih, tak masalah. Dia cuma nak memudahkan urusan wuduk orang tu. So tak payah nak wuduk banyak kali. Kalau muka tu susah kan? So bolehlah pilih. Tapi untuk orang yang nak jamak suri, jangan asyik jamak suri je. Dia tak ada alasan jamak suri lah ini. Yang tu lepas tu dia kata Ustaz Aizan Najau, habis aku. Dia jual nama aku lah, habis. Dah kena apa kan? Okey. Ya? Silsil raih. Silsil raih ni ialah raih angin. Kentut tak tus. Kalau silsil baul, kencing tak tus. Kalau silsil raih, kentut tak tus. Raih kan angin. Raih kan angin. Raih. Yang ni dia ada perbahasan bab kentut bagi kita semua. Juga ada perbahasan dalam para pokok tentang angin yang keluar pada kemaluan depan orang perempuan. Ada bab ni. Sel raih nama dia. Okey. So banyak bab Okey, yang ni ialah tadi bab tentang kanan tadi. Okey, hadis akhir untuk hari ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bi maya minikum. Hadis ini dia menyokong untuk sentiasa mengkanan-kanankan. Dia hadis sokongan untuk sentiasa mengkanan-kanankan mana-mana anggota wuduk. Jadi yang penting kalau anggota tu dua, kecuali telinga lah. Kalau anggota tu dua, dahulukan yang kanan, iaitu tangan kanan banding tangan kiri. Dahulukan kaki kanan banding kaki kiri. Okay, macam tu. So hadis ini sebut tentang Nabi bersabda, bila kamu berwuduk maka mulailah dengan bahagian-bahagian anggota yang kanan. So hadis ni disahihkan oleh Imam 4 dan sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Okey. So fiqh dia ialah disunatkan mendahulukan yang kanan ke atas daripada yang kiri ketika berwuduk, iaitu ketika basuh kedua tangan dan kedua kaki. Demikian juga ketika tayamum dan mandi wajib. Masa tayamum dan mandi wajib pun sama. Kalau kita nak mandi wajib, tangan kanan dengan tangan kiri dahulukan basuh kanan, baru basuh kiri. Tayamum juga sama. Cumanya apa hukum mengkanan-kanankan ni? Apa hukum dia dalam perintah hadis ni? Kata sebagian fuqaha kata dia perintah sunat. Basuh kanan kiri ni perintah sunat.
Sebab ada fuqaha dia ambil riwayat yang dikemukakan oleh Darul Qutni daripada Ali bin Abi Thalib bahawa Ali pernah kata la ubali bi yamini bada'at umma bi shimali idza akmaltu wudu. Ali kata aku tidak peduli sama ada aku mulai dengan kanan ataupun kiri selagi aku telah menyempurnakan wudu aku ni bi shimali idza akmaltu wudu. Ali kata la ubali, aku tak peduli sama ada kanan ke kiri, yang penting aku telah menyempurnakan wudu. Jadi riwayat ini digunakan oleh minoriti fuqaha yang kata hukum mengkanankan berbanding mengkirikan hukum dia wajib. Tak, dia kata hukum dia sunat. Maknanya kalau kita terbasuh kiri dulu pun tak jadi masalah kan. Tapi saya rasa pandangan tu dia tak kuat lah. Sebab yang sebut pun tabi'in kan, satu orang. Kemudian hadis tadi tu, hadis yang hadis ni, hadis Ali bin Abi Thalib ni kalau kita tengok teknikal dia pun dia tak mencapai darjat sahih yang tinggi macam hadis sahih. Dia hasan. Dia hadis hasan ni markah sahih dia lebih kurang 70-75 macam tu lah. Kalau hadis sahih ni markah 85 ke atas. Ni sahih juga tapi pangkat sahih dalam bentuk hasan. Jadi tak ada masalah kalau kita nak, kalau ada orang dia masuk kiri dulu tapi um, tak pelik lah kan. Dan dia menyanggahi adat kebiasaan orang. Lepas tu pula baik kanan lah. Tak ada masalah apa pun kanan. Tak. Melainkan kalau ada alasan kanan dia tu apa ke kan. Lepas tu kiri tu tak apa gitu. Tapi yang penting kanan dulu. Apa dia? Tak, Darul Qutni ni Darul Qutni dia muhaddisin pada zaman, saya ingat Darul Qutni ni dia zaman keempat tu. Keempat. So apa tabi'in, tabi'in. Jauh. Yang sahabat ni Ali. So Darul Qutni ni ialah fuqaha yang riwayatkan hadis bawah tu. Okey, wallahu taala alam. Ya. So yang tu jadi kudung kanan. Yang dah kudung kanan dia, di kiri lah. Kanan tu kita buat juga. Tak, dia dah tangan ni kanan ni kudung. Dia basuh apa yang ada lah. Lengan ke kan? Kanan juga. Kanan juga. Kalau dia ada lengan. Ada sahabat saya dulu dekat di universiti, dia memang lahir tak ada tangan kanan. Dia tak ada tangan kanan. Dia ada kiri je tangan dia. Dia memang cacat kanan. Dia basuh kiri je lah. Tapi dia potong kuku tangan kiri dia tu dengan apa? Kaki je. Dia tunjukkan saya, dia kaki dia tu punya hebat, dia pegang spek kuku dengan kaki, potong tangan kiri. Tu dahsyat orang yang ada kelebihan tu. Tapi dia basuh kiri je lah. Dia ada hudung tu. Tak perlu. Tak ada tangan kan? Tak perlu. Okey, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mu'allimah Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhimah Sulaiman al-hikmah fahimna wa fahamnaha Sulaiman kullan atayna hukma wa 'ilma wasakharna ma'adu jibul sabbina wa tayr wa kunna fa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama.